iaitu hikmah yang ke-51, iaitu pada muka surat 374. Ya. Dan juga hikmah yang ke-54, iaitu pada muka surat 387. Ustazah akan huraikan, sahabat-sahabat sekalian, dalam masa yang sama, mengaitkan juga dengan 10 malam akhir Ramadan. Ya, insya-Allah. Jadi, okey, sahabat-sahabat, buku ada lagi tak? Dia lagi teruk kalau buku dah tak ada. Cikgu tak datang setahun, buku hilang, habislah. Sama-sama tak ingat nak sambung kat mana. Jadi kalau buku masih ada tu syukur Alhamdulillah ya. Okey, jadi ustazah akan bacakan dan sahabat-sahabat akan ikut insya-Allah. La amala. Okey, nak suara lebih kuat. Rasanya kenyang sahur tadi kan? Ya, ni baru pukul 10. Okey, lagi sekali. La amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. Hikmah ke-51 ni tuan-puan, kalau kita tengok tajuk dia, dia ada tajuk dia, tema dia. Iaitu, tiadalah amal kebaikan yang amat diharapkan penerimaannya. Sekarang saya nak bercakap dengan tuan-puan. Siapa kat sini yang nak amalannya diterima? Angkat tangan. Semua. Semua kita. Bila kita beramal, ya tuan-puan sekalian, kita nak amalan kita itu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan kalau manusia tak pandang pun, berasa juga hati kita kan? Kita yang buat itu, kita yang buat ini, kita yang uruskan program tu, ya. More pun kita yang urus, berbuka puasa pun kita yang urus. Orang tak nampak kita. Ya, orang tak perasan kita. Sebagai manusia biasa, berasa juga. Paling tak kita cakaplah terima kasih. Ada juga kan perasaan nak orang cakap terima kasih. Kalau kita tak cakap macam tu pun tuan-puan, paling tak kalau orang tu cakap terima kasih, kita rasa lega, rasa hilang penat kita. Yang kita buat kat rumah tu tuan-puan, yang kita bersihkan rumah tangga kita, urus rumah tangga kita berpuluh-puluh tahun, anak kita reti bahasa, cakap terima kasih mak, peluk kita. Lega tak? Lega. Itu kita dengan manusia. Walaupun manusia tu tak boleh bagi apa pun. Itu bestnya tu. Kita nak dia pandang kita. Kita nak dia hargai kita. Kita nak dia terima kasih kat kita. Tapi kita kena ingat satu fakta tuan-puan. Manusia itu tidak boleh memberi manfaat ataupun menolak mudarat daripada kita. Ya? Patutnya kalau kita faham yang tu, tak ada apalah. Ya, tak kisahlah, tak payahlah harap apa-apa daripada manusia. Tapi rasa lega kalau manusia memberikan terima kasih. Cuba bayangkan tuan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Yang segala ganjaran, segala balasan, bahkan syurga itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menerima amalan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan nak bagi siapa amalan Ramadan tuan-puan? Nak bagi siapa? Siapa yang nak? Ustazah ni ambil ustazah sekarung ni cik bawa amalan Ramadan. Apa benda dalam ni cik? Kan? Apa benda? Saya nak buat apa dengan amalan makcik? Sebab tidak ada orang yang berminat tuan-puan dengan amalan Ramadan kita sebab kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh nak menerima amalan tersebut dan tak ada apa yang kita nak balas pada amalan tersebut. Innama yataqabbalullah, hanya sahaja Allah yang menerima amalan tersebut
Dan dalam Quran menyebut innama yataqabbalullah minal muttaqin, dan Allah hanya menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi yang menerima amalan kita ni, sahabat-sahabat sekalian, kita faham dah satu hakikat, apa dia? Hanya Allah. Maka alangkah sedihnya, alangkah malangnya kalau amalan yang kita buat ini tidak pun dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana Allah tidak adil, sama sekali tidak. Bukan kerana Allah zalim, sama sekali tidak. Allah mengharamkan kezaliman. Ya, bahkan Allah Maha Adil. Tapi kerana kita yang tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kerana amalan yang kita berikan itu, sahabat-sahabat sekalian, adalah amalan yang kotor, amalan yang rosak. Jadi pada hikmah yang ke-51 ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nak tunjuk kepada kita macam mana keadaan amalan yang Allah terima. Ustazah percaya para muslimah banyak sungguh beramal dalam bulan Ramadan ni. Betul tak? Tak apalah perasan pun. Ya, betul tak? Banyak tak beramal bulan Ramadan ni banding bulan-bulan lain lah. Banyak tak beramal bulan Ramadan? InsyaAllah banyak. Kita terarah untuk apa? Memperbanyakkan amalan. Dengan nasihat-nasihat daripada guru-guru kita lagi, ya, dengan semangat yang ada daripada persekitaran lagi, apatah lagi dengan barakah yang ada pada bulan Ramadan itu sendiri, ia menjadikan bersemangat semua nak beramal. Yang paling asasnya adalah ibadah puasa. Kan? Maknanya tak pernah bulan-bulan lain kita puasa sebulan penuh. Betul tak tuan-puan? Tapi bulan Ramadan insya-Allah sebulan penuh. Maknanya banyak amal yang kita buat pada bulan Ramadan. Tapi amalan tu siapa yang nak terima? Yang nak terima amalan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaedah dia tuan-puan, tiada suatu amal kebaikan yang amat diharapkan diterima oleh Allah melebihi daripada amalan yang terlupa olehmu akan adanya amalan tersebut. Dan kamu merasakan kecil sangat amalanmu pada pandanganmu. Ya, maksud dia tuan-puan, ada beberapa jenis amalan yang kita buat. Ada amalan yang tiba-tiba kita rasa besar sangat amalan tu. Contohnya kalau malam tadi kita bangun tahajud sampai tak tidur. Ya, tidur pun tidur-tidur ayam. Tak pernah buat itulah. Tahun ni je lah daripada malam ke-20, 21, 22, Masya Allah, kita hidupkan sungguh. Maka kita rasa besar betul ni amalan yang aku buat ni. Ya? Ataupun kita tak pernah bagi sedekah sampai RM5,000. Selalu RM5, RM5, RM5. Sekali tu berlemak RM5,000. Besarnya amalan aku bagi ni RM5,000. Kita rasa amalan tu amalan yang besar, amalan yang layak Allah Subhanahu wa taala terima. Tapi menurut pandang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sebenarnya amalan yang mungkin paling kamu kena harap Allah terima datang daripada amalan yang kamu tak pandang pun amalan. Dek kerana kamu rasakan amalan tu terlalu kecil. Sampai kamu lupa. Sampai kamu rasa remeh sangat amalan tu. Tapi boleh jadi itulah amalan yang kamu boleh harapkan sebagai amalan yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak maksud kat sini tuan-puan. Pertama, kalau kita sudah buat amal soleh, cuba kita lupakan amal tersebut. Tak payahlah ingat yang keterlaluan sampai menyebut-nyebut amal-amal tersebut. Ya, ini di antaranya tuan-puan sekalian. Tak payah nak ingat-ingat sampai nak sebut-sebut. Ada orang tuan-puan pergi umrah,
Ataupun masa pergi haji buat umrah kan? Betul tak? Pergi haji ada buat umrah? Sama ada lepas haji kan? Ya, lepas haji tu kan kita lama dekat Mekah tu. Jadi buat umrah. Boleh buat umrah. Ataupun yang datang lebih awal tuan-puan sekalian, ya, dia bukan buat haji ifrad kan? Ya. Nak bagi tahu ada orang yang sedap bercakap kan? Bertanya, berapa kali buat umrah? Kan ramai, beribu-ribu orang berborak, ya. Ini saya bukan reka-reka tuan-puan, ini saya ingat itu yang berlaku, betul tak? Kita bertanya dengan orang ni bagus kalau kita nak bagi semangat. Tapi jadi macam satu apa? Jadi macam satu tajuk besar kat kita. Berapa kali buat umrah Kak Liha? Saya ni tak terdaya. Ya, alhamdulillah, syukurlah mujur dapat buat haji. Ya, adalah sekali yang itu buat umrah. Akak berapa kali? Saya pagi tadi cukup 11. Bunyi besar kan amalan tu tuan-puan. Oi, kita kalau dengar apa Masya Allah. Hebat Kak Leha. Ditambah lagi bila kita kata hebat Kak Leha 11 kali. Ada sekali tu yang buat 11 kali Leha kan siapa? Tak ingat dah kan ya. Kata dia ada sekali tu dia cakap, saya buat pagi petang. Wah. Ya, kita yang dengar ni memang ya Allah hebatnya Kak. Saya tak mampu Kak. Kadang-kadang lepas buat umrah sekali tu 3 hari nak kena rehat. Kenapa? Ni urat-urat betih timbul. Kita lawan je dia kata. Saya pun urat betih timbul, saya lawan. Tu yang boleh buat 11 kali. Masya Allah. Tuan-puan, rahsia kita beramal ni tuan-puan, yang kita nak harap sangat Allah terima tu, janganlah membesar-besarkan amal soleh yang kita buat. Ya? Biar kita pandang apa yang kita buat tu, kita bersyukur sebab Allah bagi kita kekuatan tu. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tapi biarlah kita melihatnya sebagai sesuatu yang tak payahlah kita nak ungkit, nak ingat-ingatkan dalam bentuk nak menunjuk-nunjuk atau membesar-besarkan di hadapan manusia. Ustazah, sharekan satu doa tuan-puan. Yang geramnya bukan apa. Doa ni dah berkali-kali Ustaz share kat sini. Sekarang rasa macam pertama kali dengar. Tu masalah besar. Ya, lepas rasa macam pertama kali dengar, suruh salin pula. Seolah-olah macam pertama kali salin. Yang Ustaz ingat tuan-puan, kalau dekat surah Ar-Rahman ni, Ustaz dah banyak kali share. Ini adalah doa tuan-puan yang Ustazah yakin dan percaya doa tu boleh mencorak hati kita dengan baik. Dengan lebih baik lah. Ya, maknanya nak bagi hati baik lah tuan-puan. Banyaklah khasiat doa ni. Ya, banyak khasiat dia. Dengar dulu doa dia. Manalah tahu kok ada ya sahabat-sahabat tuan-puan yang sudah beramal dengan doa ini. Doa ini insya-Allah tuan-puan kita akan dapat melakukan amalan-amalan besar tapi kita merasakan diri kita kecil. Kita dapat buat amalan-amalan besar tapi kita rasa diri kita kecil. Tu bagus tu. Ya, jangan pula buat amalan kecil tapi rasa diri besar. Terbalik. Jadi dengarkan doa dia. Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ja'alni saburan syakura. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Tu doa dia. Ingat tak Ustaz pernah share doa ni? Masalah tak ingat tu. Rasa macam first time dengar. Ya, first time dengar. Masya Allah. Okay, Ustazah baca. Sahabat-sahabat ikut nanti ya. Cuma saya nak bagi tahu maksud dia dulu. Allahumma ja'alni fi aini saghira. Ya Allah, jadikan aku pada pandangan mataku kecil sahaja.
wa fi a'yunin nasi kabira. Tapi pada pandangan manusia biarlah besar. Besar tu maksud dia boleh jadi contoh, dapat sebutan yang baik-baik. Allahumma ja'alni saburan syakura. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku amat-amat sabar dan amat-amat bersyukur. Sebab atas wazan sabur syakur. Kalau sabira, syakira, itu maknanya orang yang sabar, orang yang bersyukur. Tapi bila kita kata Allahumma ja'alni saburan syakuran, amat-amat sabar, amat-amat syukur. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Kok orang sangka kita buruk, sebenarnya kita lebih baik. Kok orang sangka kita baik, sebenarnya kita lebih baik daripada yang baik. Ya? Jadi, sahabat-sahabat sekalian, doa ini membentuk diri kita. Supaya tidak riak, tidak ujub, tidak perasan, tidak suka ungkit-ungkit. Kenapa? Sebab kita doa pada Allah. Allahumma ja'alni. Ikut ya. Allahumma ja'alni. Okay, ni tak ready ni. Ya, Ustazah baca, baru sahabat-sahabat ikut. Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ja'alni saburan syakura. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami pada pandangan mata kami hanyalah kecil sahaja, dan pada pandangan mata manusia boleh dijadikan contoh yang baik. Dan jadikanlah aku yang sangat sabar dan sangat bersyukur. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ini seingat Ustazah ya tuan-puan, Ustazah pelajari doa ini daripada belum kahwin lagi. Belum kahwin. Ya, dan sangat terpaut dengan doa ni. Rasa macam doa tu Masya Allah, doa tu macam menunjukkan kita kepada satu skop kehidupan. Apa dia? Kamu buatlah amal sebanyak mana, tapi jangan pandang diri kamu besar. Kamu buatlah jasa sebesar mana, tapi jangan rasa diri kamu berjasa. Kamu buatlah kebaikan sehebat mana pun, tapi kamu hanya orang kecil saja. Dan Allah akan bagi kita rasa kita macam tak ada apa-apa pun. Sebab kita doa pada Allah kan, ya Allah jadikan aku, biar aku melihat diriku kecil. Lalu kita selalu rasa macam, aku banyak dosa ya Allah. Rasa macam belum buat apa-apa. Aku tak buat apa-apa. Belum mulakan apa-apa. Tak ada nilai apa-apa. Tak ada jasa apa-apa. Jadi kita tak sakit. Orang yang sakit ni tuan-puan, orang yang selalu rasa diri dia berjasa. Setuju tak? Tak payah ambil yang besar-besar ni lah. Tak payah ambil tajuk besar-besar. Kita kat rumah je. Kalau kita rasa kita isteri yang berjasa, sakit tak? Kalau kita rasa kita ibu yang berjasa, isteri yang berjasa, sakit. Sebab kita selalu, tanpa kita sedar, tanpa kita sengajakan tuan-puan, kita merasakan kita berhak. Kita berhak untuk apa? Diangkat, dimuliakan,
Ya, dia apa? Disantuni, dibagi hadiah, dipuji, dipuja. Mata kita akan jadi macam tu. Hati kita akan jadi macam tu. Kenapa? Saya punya jasa. Jasa mak lah kamu semua jadi orang ni. Ya, betul. Kita tak nafi. Tapi anak kita takkan dapat balas pun apa yang kita buat, tuan-puan. Ya, dia takkan dapat balas betul-betul. Kalau Allah kata, okey, cukup anak kamu balas, tidak payah balasan daripada Allah, kitalah manusia paling rugi. Kenapa? Anak kita tak nak balas pun. Yang kita buat itu, tuan-puan sekalian, diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rasa berjasa, kita akan sakit. Kita akan rasa orang ni tak patut buat macam ni, kamu patut buat macam ni, kamu patut macam ni. Rasa berjasa bila buat sumbangan pada masjid surau, pada masyarakat. Sakit. Kenapa? Kenapa orang tak hargai kita? Kenapa orang tak hormat kita? Kenapa orang tak muliakan kita? Yang sebenarnya relax je. Kita pandang aja kita sebagai insan kecil. Yang Allah berikan kita kemampuan dan kekuatan untuk melakukan amal soleh, untuk bermanfaat pada ummah, untuk berbakti dan sebagainya. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Allah boleh saja nak bagi kekuatan tu pada orang lain. Tapi Alhamdulillah, Allah pilih kita untuk nikmat tersebut. Cukuplah kita mengharapkan pandangan ganjarannya hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bebaskanlah diri kita daripada berharap-harap dengan makhluk sebab ia melukakan dan menyakitkan. Setuju tak apa yang saya cakap? Buatlah segala kebaikan bulan Ramadan, nanti nak Syawal, ya, kitalah masak, kitalah yang keluar duit, kitalah yang jamu orang, kitalah yang basuh pinggan, kitalah yang penat, kitalah yang senyum, kitalah macam-macam lah kita punya kerja. Dah nampak dah kerja kita Syawal ni kan? Sebab saya dah sebut dah ni kerja kita bulan Syawal ni, ya. Tapi tak ada masalah, kita boleh tidur dalam senyuman, tuan-puan. Hati kita lega, hati kita lapang. Tak ada nak bergaduh dengan siapa-siapa. Ingat tak zaman-zaman kita anak dara dulu, tuan-puan? Kalau duduk dekat dapur basuh pinggan, menjelang petang muka kita macam mana? Ya, adik-beradik perempuan 5 orang. Yang berdiri dekat sinki basuh pinggan, kita seorang je. Yang 4 orang lagi kejap-kejap betulkan gincu. Kejap-kejap pakai bedak. Kejap-kejap betulkan tudung. Kejap-kejap main telefon contohnya lah. Kita daripada senyum pagi tu, tengah hari tu orang tak berani sapa dah. Tak berani tegur. Senyap. Bila siapa datang kat sinki tu, semua orang senyap. Nak nolong tak nak. Tapi tak nak bercakap kan. Kita dulu kan, tuan-puan. Nak bagi tahu bila kita buat banyak kebaikan, tiba-tiba kita jadi marah pula. Kenapa? Sebab pernah. Sebab mungkin sahabat-sahabat, kita ada harapan yang lain. Ada sesuatu yang kita nak daripada orang lain. Jadi dia akan berakhir dengan tragedi. Banyak tragedi Syawal, tuan-puan. Adik-beradik bergaduh. Mula-mula kata nak duduk 3 hari lama-lama. Balik dah malam tu. Ni bukan reka-reka. Selalu berlaku macam tu. Kenapa Abang Ah tu balik? Kata mak. Entahlah tu, adalah yang tak kena tu. Habis dia bawa anak-anak dia semua balik. Saya tengok dalam bilik dia tu, kok ada barang dia tinggal, kok dia pergi jalan raya. Tak, habis semua barang dia bawa balik dah. Rancuk hari raya. Bulan Syawal. Adalah tu. Adalah benda tu. Dan benda merajuk-merajuk ni, tuan-puan, sebab orang buat baik. Sebab orang ada buat kerja. Kalau tak buat kerja, dia tak merajuk. Dia relax, dia nak merajuk apa? Dia tak ada buat apa-apa sumbangan. Betul tak, tuan-puan? Maka diajar oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, apa dia? Kamu bila buat amal kebaikan, harap Allah terima. Bila harap Allah terima, kamu jangan pandang lagi dah. Amalan-amalan kamu tu seolah-olah macam kamu berjasa, seolah-olah macam kamu hebat, seolah-olah macam kamu berhak dan layak untuk dihargai oleh orang ramai. Tak payah. Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar mengikhlaskan setiap amal yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini latihan kita, tuan-puan. Kita belajar hikam, sebenarnya kita kena faham satu konsep namanya riyadhah, latihan.
Ini teori. Balik sekarang, berlatih. Duduk-duduk ni semua jadi alim Melaka nampak baik. Ya kan ustazah duduk mengajar nampak baik. Ya. Dia belum. Ni teori baru. Riyadhahnya bila balik. Riyadhahnya bila jumpa orang. Riyadhahnya bila kita kembali kepada kehidupan normal kita, rutin harian kita. Baru kita terasa. Sebab tu Ustaz kata doa tadi tu tuan-puan, Ustaz belajar daripada anak dara lagi. Dan memang saya ingat lagi Ustaz tulis doa tu dekat Quran Ustazah. Ya, sebab terlalu tertarik dengan doa tu. Terlalu tertarik. Dan maksud dia memang acap kali lah, kerap baca. Allahumma ja'alni fi aini saghira. Ya Allah, jadikan aku pada pandangan mataku kecil. Bahkan kadang-kadang tuan-puan, Ustaz kata dahsyat sungguh kesan doa ni. Kadang terasa macam tu. Dahsyatlah kesan doa ni. Sebab kadang-kadang sampai terasa macam kita banyak dosa, kita banyak buat salah, kita manusia, kita ni tak ada apa-apa. Dia kadang-kadang rasa macam zero tuan-puan, nothing, tak ada apa pun. Tak tahulah, mungkin kesan doa tu kan. Kita doa, wahai Allah, jadikan aku pada pandangan diriku kosong, tak ada apa-apa. Jangan rasa kita berjasa. Jangan rasa kita dah banyak sumbangan dah apa. Tak ada apa. Tak ada. Tetapi wa fi a'yunin nasi kabira. Biarlah manusia melihat kita tu boleh jadi contoh. Kita jangan pula sibuk-sibuk suruh manusia contohilah saya. Itu salah. Kita tak payah campurlah urusan macam mana manusia nak pandang kita. Serah pada Allah. Allah yang jaga hati perut manusia. Macam mana mereka nak melihat kita? Boleh jadi mereka nak melihat kita, mereka lihat sebagai contoh, bagi inspirasi. Ikut dia lah. Nak pandang macam mana? Kita tidak ada niat itu. Bukan harapan kita bila kita bercakap, bila kita bagi sumbangan, bila kita buat kebajikan. Wahai manusia semua, lihatlah aku. Aku ni adalah seorang motivator. Panggillah aku sebagai seorang yang memberi inspirasi. Kita tak niat macam tu. Siapa niat macam tu, lelah. Siapa niat macam tu, penat. Sebab apa? Kita tak boleh kontrol hati orang. Kita tak boleh nak kontrol cara orang memandang kita. Tapi bila kita keluar kat tengah masyarakat, buat kerja-kerja kebajikan, membantu masyarakat atau bantu anak keluarga kita, adik-beradik kita, dengan hasrat dan tujuan supaya kita dipandang sebagai orang yang hebat, ini masalah. Dia sama seperti mana hadis yang Nabi SAW sebutkan, akhirat nanti ada orang yang mati di medan perang, ketika tu dia nak minta pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya dulu, kamu perang tu sebab siapa? Ni pergi perang ni tuan-puan. Hebat ke tak hebat pergi perang? Siapa sini nak pergi perang kat tangan? Ini bukan perang pakai pedang polistiren. Ini perang pakai pedang yang siap diasah. Dan pedang tu memang mencari leher orang. Takkan kita berani. Ya, tak berani tuan-puan. Sebab tu kita kan patut belajar pada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dekat Palestin sekarang. Mereka memang kena ganyang bulan Ramadan tuan-puan. Asal Ramadan je teruklah kena. Tapi masjid penuh, Masjid Aqsa penuh. Ya, tak bagi solat kat dalam, mereka solat kat luar. Dalam penuh, dekat luar penuh. Dalam keadaan bila masa saja, ya, Zionis boleh buat tembakan rambang, boleh buat macam-macam macam yang dia dah buat beberapa hari lepas. Tapi Masya Allah, mereka tak takut dengan peluru. Mereka tak takut dengan pedang. Mereka tak takut dengan kematian. Ya, nak boleh mati tu sakit dulu tu apa. Tapi tak takut dah. Ya, betul. Memang kita kata pahala banyak. Dah cakap pahala banyak pun takut tu. Ya, betul. Itu memang ialah kekuatan keyakinan mereka kepada Allah SWT. Dan itu juga sebenarnya lumrah bila duduk dalam kesusahan, tekanan. Kita duduk dalam keadaan selesa,
kita punya kepekaan terhadap sakit tinggi. Tuan-puan, okey, ni psikologi Tuan-puan perasan tak? Kalau tuan-puan sedang bermanja-manja hubungan baik dengan suami, dia jadi tak boleh sakit. Jatuh sikit je, macam mana? Kalau terpeleot sikit. Aduh, sakitnya bang. Terpeleot, aduh sakit lah. Terus sakit. Tapi cuba time bergaduh. Jatuh longkang bangun apa? Betul tak tuan-puan? Jatuh longkang selamba je bangun. Sebab apa? Tengah hati sakit, tengah bergaduh. Tapi cuba tengah elok-elok kan? Jatuhlah longkang. Sakit. Sebab apa? Masa kita zon selesa, kepekaan sakit kita tinggi. Orang senang, zon selesa. Ya, nyamuk seekor terasa. Cuba duduk dalam hutan tuan-puan, rasa lagi tak nyamuk? Tak. Sebab apa? Kekentalan jiwa tu, kerahnya jiwa tu menyebabkan rasa kepekaan terhadap sakit tu kurang. Sebab tu kita zon selesa macam-macam lah. Panas sejuk semua terasa. Ya, tapi orang yang lasak tuan-puan, ya, orang yang hati jiwa dia cekal, dia tak ada apa dah. Tu tengok macam mana sahabat-sahabat yang berjuang kat tengah-tengah panas tu kan, ya. Kita cakap pasal perang Badar, ni Ustazah bawa jemaah. Tak kata orang lain, Ustazah pun sama. Cakap pasal perang Badar, nak pergilah ziarah. Ziarah tu lah tempat kawasan Badar tu. Tapi masa tu kami pergi musim panas. Tuan-puan punya semangat berdegar-degar berceramah dalam bas tu. Tiba sampai kat tempat dia kata Humban Abu Jahal kat situ. Panas seterik-teriknya dekat nak 40 lebih ke berapa entah darjah Celsius. Sudahnya dalam bas tu kata apa? Kita tengok daripada dalam bas je lah. Seorang tak nak turun. Panas. Jadi nampak tak? Habis tu macam mana nak jadi macam para sahabat? Berjuang tengah-tengah panas, tengah-tengah puasa. Kita nak pergi ambil semangat pun tak. Maknanya ambil semangat dari atas bas je lah. Sampaikan bas tu kalau buka je pintu tuan-puan, cepat-cepat marah tu suruh tutup tu jemaah. Tutup cepat pintu tu. Naik haba panas. Memang panas sungguh. Jadi nak bagi tahu, sebab tu kita cepat rasa sakit. Sebab kita tak duduk dalam keadaan tu. Cuba duduk macam orang Badui tu duduk dekat padang pasir tu tuan-puan. Tak ada apa dah. Ya, tak ada apa. Balik pada cerita kita tadi. Dan ya Allah, kau jadikan aku pada pandangan manusia, boleh jadi contoh. Dan ini pun diajarkan dalam Quran kan, ya. Kalau tak silap dalam surah Asy-Syu'ara kan, ya, macam mana Nabi Ibrahim kan, ya, maknanya berdoa waj'alni lisana sidqin fil akhirin kan, dan jadikanlah aku mendapat sebutan yang baik pada orang ramai. Walaupun dah tak ada, walaupun dah wafat, tapi selalu menjadi sebutan yang baik. Tengok tuan-puan, sampaikan salawat pun ada namanya salawat Ibrahimiyah. Sebutan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim memang berdoa tuan-puan. Ya Allah, jadikan aku mendapat sebutan yang baik pada orang lain. Ya. Jadi doa yang tadi, ya Allah, jadikanlah aku pada pandangan manusia sebagai orang besar. Orang besar tu maksud dia bermanfaat, boleh jadi contoh, memberi inspirasi, dapat sebutan yang baik, ya, boleh dapat pahala jariah, macam-macam lah. Itu maksud kabira. Waj'alni ataupun Allahumma ja'alni saburan syakura. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang amat-amat sabar. Biar sabar itu menjadi pakaian kita. Syakura, kesyukuran juga menjadi pakaian kita. Waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang orang sangka. Boleh jadi orang sangka tak baik. Orang kata kita begitu, orang kata kita begini. Dah, kita dah berdoa dah, serah pada Allah. Apa dia? Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang orang sangka. Atau kita dipuji-puji oleh orang.
Orang kata kita baik, orang kata kita dermawan, orang kata kita macam-macam. Tapi ya Allah, aku mohon Engkau jadikan aku lebih baik daripada apa yang orang sangka. Orang mungkin nampak derma kita waktu siang. Orang tak tahu pun derma kita pada waktu malam ataupun pada waktu yang tersembunyi daripada pandangan mata manusia. Maknanya apa? Orang puji atas amalan kita yang mereka nampak, tapi mereka tak tahu amalan yang mereka tak nampak lebih hebat daripada apa yang mereka nampak. Masya Allah. Itu pun di antara doa alim ulama, tuan-puan. Ya Allah, jadikan batin aku, iaitu pada masa yang orang tak nampak, lebih baik daripada yang zahir. Ya Allah, jadikan batinku lebih baik daripada zahirku. Orang nampak dia rajin solat, orang nampak dia rajin iktikaf, orang nampak dia rajin buat kerja kebajikan. Orang kata dia baik, Alhamdulillah. Tapi orang tak tahu, batin dia lebih baik daripada zahir dia. Maknanya, batinnya ada keikhlasan. Batinnya ada kejujuran. Batinnya sentiasa dibersihkan. Orang tak tahu. Kalau orang tahu, tak laratlah orang nak memuji kebaikan-kebaikan dia. Jadi kita tu serah pada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi macam Ustaz kata tadilah, lama-lama terasa kesan doa tu tuan-puan. Kesan doa tu menjadikan kita cepat saja untuk merasakan yang diri kita ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sebab kalau dapat penyakit besar diri, takabur, rasa diri hebat, ujub, tuan-puan, maknanya itu akan meratah amal-amal soleh kita. Yang itulah antara sebab kenapa amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kata Syekh tadi, apa dia? Lupakanlah amal-amal tu. Dan kamu kena ingat, boleh jadi amal yang kamu rasa remeh sangat, sampai tak nak sebut pun kat orang sebab terlampau remeh. Jadi memang amalan tu mudahlah nak lupa kan? Entah-entah amalan itulah yang paling diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak je amal-amal yang kita rasa remeh tuan-puan sekalian. Macam kita datang surau ke apa, ya, kita datang awal sikit ataupun kita datang lambat, nampak apa kasut tak bersusun, ya. Kita kuih-kuih kaki kita je, kita susun sikit kan kasut tu kan. Paling tak kita suka tengok itu gambaran tertib. Kita susun. Ataupun kita pantang nampak sampah je, kita tak rasa tu ada cleaner, ada orang tanggungjawab. Kita rasa kita tanggungjawab, kita ambil, kita buang. Itu kadang kita tak ingat pun kita buat. Tak perasan pun kita buat. Ya? Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besar. Macam saya pernah cerita dengan tuan-puan kan, ada sahabat-sahabat yang dia letak kat diri dia, kalau dia suka memberi, letak kat diri dia yang suka memberi. Maknanya kalau jumpa sesiapa, insya-Allah adalah sesuatu yang dia akan bawa untuk bagi kepada sahabat-sahabat dia. Tak dapat semua ke, adalah 2-3 orang. Gila-gila lah. Hari lain orang lain pula. Yang penting apa dia? Dia tidak mau datang dengan tangan kosong. Bagus orang macam tu. Macam datang kuliah ni tuan-puan kan. Kadang-kadang kita fikir nak datang kuliah aja. Tapi ada orang lain dapat niat ekstra. Dapat pahala ekstra. Atas niat dia. Apa dia niat dia? Dia datang dengan kuliah satu. Tapi dia akan jumpa orang. Jadi dia ambil kesempatan untuk bagi sesuatu, mengembirakan orang. Kalau mungkin tamar kat rumah tu dah banyak sangat, berkotak-kotak, yang beli lagi, yang hadiah lagi, yang itu lagi. Banyak tamar kat rumah. Takut jadi macam tahun-tahun lepas pula. Lama-lama, ada ulat kan. Maknanya lama-lama tak boleh pakai dah. Jadi kita kreatif sikit je. Apa dia? Masukkan dalam tapuai kecil-kecil. Ya? Nak bagi kawan kita. Kreatif lagi, campurkan Mariami, campur Ajwa Aliyah, campur ni, nak bagi merasa semua. Kreatif lagi tuan-puan, kau ada nak bagi apa-apa lagi. Ya, kita bagi. Tak boleh bagi pada 50 orang. Bagi pada 5 orang dulu. Ya, yang dekat-dekat lah ni, ada ni apa, buah tamar. Makanlah petang ni. Buat cantik-cantik dalam tapuai. Dia akan dapat pahala. Ya, ada orang tu memang Masya Allah tuan-puan.
Ada je dia punya idea dia untuk beramal soleh. Mungkin orang tak pandang tuan-puan. Tapi boleh jadi yang kita rasa remeh tu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah ada seorang makcik tu, Hajah Wan ni tahulah cerita Ustazah ni. Ada satu makcik tu kalau saya jumpa dia, hampir tiap-tiap kali jumpa, Ustazah tidak akan melihat dengan tangan kosong. Uh, Mesti dia akan ada bagi sesuatu tuan-puan, walaupun sebiji apple atau sebiji buah lai. Puan-puan bukan makna Ustaz nak buah apple kena apa kan, banyak pula Ustaz balik buah sekarang kan. Dia cerita. Kadang-kadang Ustaz kata, ya Allah, makcik ni. Dia akan cari apa saja, maknanya. Pernah apa lagi yang dia pernah bagi? Asam boy tu. Asam boy tu, buah dia tak ada, asam boy je. Kecil je sepaket. Yang penting, dia akan ada satu plastik. Ustazah, bagi. Makcik tu datang naik motor je tuan-puan. Ustaz pernah berniat dengan sahabat Ustazah, saya kata apa, InsyaAllah lah kita cubalah. Dan sebab sahabat Ustazah kata motor dia dah terlampau uzur dan perjalanan motor dia jarak jauh. Makcik tua dah. Pernah kami terniat macam, kita cubalah tengok macam mana nanti. Rasa macam nak hadiahkan dia motor. Dia memang ikut pergi mana-mana kuliah. Yang jaraknya jauh, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian, ada je ya Allah. Malah, dia bukan bagi kat Ustazah. Dia pernah jumpa anak Ustazah sekali dua. Dekat masjid mana entah. Sampai anak Ustazah pun tak ingat dah makcik yang mana satu ni. Ya, puas dah kita kata macam ni. Sebab apa jumpa sekali dua? Tapi, jumpa sekali dua tu, dia akan ada satu pemberian untuk Ustazah. Katalah buah lai sebuah. Yang ini pula, bagi pada solehah ya. Untuk yang anak tu pula. Kadang-kadang ada, saya tengok apa benda makcik ni bagi. Kerongsang kecil. Satu. Yang ni bagi solehah ya. Kadang-kadang saya kata saya takut hilang kat tangan Ustazah. Takut hilang. Benda kecil je. Tapi Ustazah kata, Masya Allah. Ada saja. Kadang-kadang biskut Mary. Bukan biskut Mary yang panjang tu. Yang kecil je tu. Bagi solehah. Selalu tak sampai pun kat solehah. Habis kat Ustazah je. Yang solehahnya kat universiti. Dia nak nyampaikan biskut Mary. Ustazah kata, Kak minta Allah lah kalau ada benda yang habis kat Ustazah je. Ya, sebab tak jumpa anak tu letak kat dapur orang yang makan. Tapi saya selalu sebut dengan sahabat Ustazah. Boleh jadi kita nampak benda tu kecil. Ya, bagi biskut Mary. Bagi buah lai sebiji, bukan buah lai sekilo, sebiji. Ya, pernah dia bagi buah anggur, kita boleh kira buah anggur tu berapa. Maknanya, tapi Alhamdulillah boleh makanan kita. Kan, maknanya tak membazir lah makanan kita sekali makan habis. Kita mungkin rasa benda tu tak ada apa-apa, tapi siapa tahu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala niat dia. Dia mencari, tuan-puan mencari apa nak bagi ni kan. Dia mencari tu. Masya Allah, mungkin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang besar. Baik. Itu sahabat-sahabat sekalian, hikmah yang ke-51 ya, sebab hari ni baik. Satu benda saya nak bagi tahu daripada Ali bin Hussein. Ini kata-kata daripada Ali bin Hussein. Kullu syai'in min af'alika idza ittasalta bihi ru'yatak fadhalika dalilun ala annahu la yuqbalu minka lianna al-qabula marfu'un mughibun anka wa ma in qata'ta anhu ru'yataka fadhalika dalilun ala al-qabul. Ini pandangan Imam Ali bin Hussein, tuan-puan sekalian. Pandangan ni, cuba tuan-puan fahamkan ya. Setiap perbuatan kamu ataupun setiap amalan kamu, apabila amalan tu masih berhubung dengan pandanganmu, maksudnya masih terasa, masih ternampak-nampak, maka yang demikian itu menunjukkan amalan itu belum diterima. Masya Allah.
Kerana sesungguhnya penerimaan itu diangkat tanpa pengetahuanmu. Sebaliknya, jika terputus pandanganmu daripada amalanmu, maka yang demikian itu mungkin menunjukkan perbuatan atau amalanmu diterima. Dah tak ingat dah. Ya, dah tak ingat dah dulu rupanya sekolah rendah kita dulu kan. Kita pernah tolong. Dia punya pintu bilik air tu dah nak tercabut. Jadi kita malas nak panjang-panjang cerita, tolong je lah. Ya, masa pergi mesyuarat PIBG, ni cerita lama ni, 25 tahun dah contohnya. Mesyuarat PIBG, kita pun keluarkan duit, betulkan, baikikan tanda-tandas, mana-mana pintu yang tak elok tu. Kita dah tak ingat dah. Orang lain yang mengingatkan kita. Ya, orang lain mengingatkan. Kita pernah jumpa lah Hajah. Masa yang tu saya lah yang ambil cek yang Hajah bagi tu. Masa nak baiki tanda sekolah rendah tu. Bila kita tanya? Ya, dulu tahun sekian-sekian kita tak ingat dah. InsyaAllah itu amalan kita yang Allah terima. Tak ingat dah. Sebab tuan-puan, ada banyak amalan tu yang kita macam ingat sangat. Apa pasal kita ingat dia macam ada yang tak beres dengan manusia. Betul tak tuan-puan? Dia macam tak beres dengan orang. Itu yang kadang-kadang bila consultation dengan para isteri ke, tak kisahlah mak-mak ke kan. Ustazah memang kalau consultation, Ustazah akan cakap, Ustazah kata, Hajah, Ustazah bagi masa 20 minit je. 20 minit tu kira lama. Masa 20 minit tu dia akan lajak setengah jam lah. Ya, Ustazah akan cakap, minta maaf Hajah, betul-betul 20 minit. Boleh jumpa 20 minit. Sebab apa? Sebab kalau tak nanti tuan-puan, bayang bila dia nak meluah perasaan, bayang kalau dia start macam ni. Ustazah, akak ni dah lama sebenarnya pendam benda ni. Sebenarnya benda ni start daripada tahun 1975. Bayangkan Ustazah nak dengar daripada 75 sampai 2023. Faham kan? Maknanya terpendam dah tahun 70 lebih. Nak bawa sampai sekarang, tak terdaya nak dengar. Ya? Dan macam tu sekali dia makan kat hati tu. Terpendam lama. 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ya Allah, sakitnya nak bawa tu. Oh. Cuba ingatkan balik, kenapa yang jadi lama sangat duduk kat sini ni? Sebab, kalau ikut Sifir, Ali bin Hussein ni, jangan ingat lagi. Kalau masih ada amalanmu, perbuatanmu yang masih berada di pandanganmu, takut benda tu belum terima. Tapi kalau dah tak ada kat pandangan kamu, dah settle. Dah angkat ke langit dah, maksud kata macam tu. Dah terima dah. Dulu saya lah yang besarkan dia. Dia tu sebenarnya anak angkat. Kutip dulu tu Ustazah. Contohnya lah. Kutip dulu tu. Dia dibesarkan dia. Sakit tuan-puan 40 tahun duduk kat dalam. Padahal yang kita buat, kita pelihara anak angkat, kita jaga dia, bagi pendidikan, itu terlalu besar pahala tuan-puan. Biarlah Allah yang balas. Biarlah Allah yang balas. Rasa sikit-sikit tu boleh lah. Kalau misalnya kata dia tak mengenang budi ke apa. Tapi caranya tuan-puan apa dia? Kita kena serahkan urusan tu pada Allah. Kebetulan saya cakap ni tuan-puan, kita ambil iktibar dia beberapa kisah. Kadang-kadang sebagai mak-mak ni, ada mak yang menangis bulan Ramadan ni tuan-puan sebab perbuatan anak-anak. Menangis. Telefon Ustazah, menangis-nangis. Perbuatan anak gini-gini. Fahamlah, kita fahamlah macam-macam lah anak-anak ni kan. Sama ada anak tu sengaja ataupun tak sengaja, Jadi apa yang Ustazah boleh jawab tuan-puan, dia kata macam ni. Ni contoh Kak, tindakan anak akak, perangai anak akak, apa semua tu, apa yang dah berlaku yang anak akak buat ni, kita tak boleh kontrol dah ke? Benda dah jadi dah. Apa yang kita boleh kontrol? Kan, kita tak boleh kontrol. Sekarang ni apa yang akak boleh kawal? Yang akak boleh kawal adalah kesedihan akak. Memang sedih ni macam mana nak raya apa, sedih. Tapi yang kita boleh kawal, kesedihan kita. Hati kita. Ya?
Kita nak menangis terus ke atau macam mana? Yang itu kita nak kawal. Dan insya-Allah kita boleh kawal. Anak tu tak dapat nak kawal dah. Ya? Benda dah berlaku. Jadi nak kawal tu macam mana tuan-puan? Nak kawal tu, ini cadangan ustazah lah, pandangan ustazah. Nak kawal tu, kita lupakanlah kebaikan yang kita pernah buat ke anak kita. Memang ada kebaikan, memang ada jasa, tapi Allah ambil, Allah pandang, Allah akan ganjari. Jangan nampak-nampak lagi benda tu sampai kita rasa terlalu luka bila anak kita buat macam tu. Kalau tak tuan-puan, kita akan menangis sepanjang masa. Percayalah cakap ustazah. Mainan anak-anak ni lukanya dalam. Tersiap-siap rasa. Walaupun mungkin anak tu tak sengaja pun. Dia tak sengaja. Dia bukan niat nak derhaka. Tak ada. Dia tak bercakap dengan mak dia seminggu. Oi, luka hati mak. Tersiap. Tersiap. Sebab mak akan rasa sepatutnya dia santuni. Masuk rumah patut tegur lah kita dulu. Macam kita batang kayu je tak. Macam tak ada nilai. Tapi kita kena kawal diri kita. Cara dia macam mana? Tuan-puan jangan terlalu merasakan diri berjasa. Apa yang kita buat untuk anak-anak kita, tanggungjawab. Ya? Apa yang kita buat pada anak-anak kita itu rahmat Allah kepada kita. Apa yang kita buat pada anak-anak kita, itu manfaat kita balik, kegunaan kita akhirat besok. Takut muflis. Datanglah pahala-pahala jaga anak, pahala lahirkan anak, pahala nyusukan anak. So kita tak muflis nanti insya-Allah dengan pahala-pahala tu. Harapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kawal macam mana? Jangan rasa diri berjasa, jangan pandang besar sangat jasa kita. Gunakanlah kewarasan kita tu untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, baikilah anak aku. Bagilah petunjuk hidayah pada anak aku. Kasihan belaslah pada anak aku. Bersihkanlah hati aku dengan anak aku. Itu kita boleh berdoa. Kalau tak, mencurah-curah air mata, menangis, luka, sakit hati, lama-lama kita dapat penyakit. Ya, betul. Itu yang kata Ali bin Hussein. Kamu masih ternampak-nampak amalan kamu kat mata kamu, mungkin amalan tu belum diterima. Saya bagi contoh ya tuan-puan, ada orang dia nolong adik-beradik dia. Tolong adik-beradik sampai dia sendiri pun terpaksa sisihkan duit beasiswa belajar ni. Nak nolong adik-beradik. Nak ringankan beban mak ibu tunggal. Orang lain dengan duit beasiswa tuan-puan boleh melancong lagi. Banyak duit beasiswa. Boleh melancong ke negara-negara lain. Yang ni jangan cakap nak melancong. Sebab apa? Ambil untuk keperluan, makan minum, baki, pos. Dekat kampung, kat rumah. Adik-adik nak belajar pula, nak sekolah. Maknanya, macam tu pengorbanan kan? Kakak ataupun abang ni macam tu sekali. So, apa yang berlaku penyakit orang berbudi ni? Rasa berjasa. Terasa amalan tu. Bila nak kahwin, dicarikan jodoh, diuruskan kahwin, macam menjaga anak. Padahal tu bukan mak ayah, itu baru abang ataupun kakak. Ustaz tahulah abang atau kakak, cuma tak nak cakap je lah dengan tuan-puan, abang atau kakak ya. Cerita ni orang lelaki atau orang perempuan. Jadi ditolong adik-adik ni. Maknanya bila Sabtu Ahad pergi ziarah adik-adik tu kat asrama, bawa makanan macam mak ayah buat. Ya, maknanya baguslah ya, bagus dia datang adik-beradiknya sebab apa? Nak meringankan beban mak. Supaya mak tak terasa kesian ke anak-anak tu kan, tak ada orang datang ziarah, tak apa dia buat. Tapi tuan-puan, berlalunya hari, berjalannya hari, adik-adik makin besar. Ada yang dah kahwin, dah bekerja, dah apa semua. Dalam satu mesyuarat keluarga, tiba-tiba orang ni dipersalahkan. Yang banyak menyumbang ni dipersalahkan seolah-olah berpakat adik-beradik tu. Salahkan maknanya tak payahlah kontrol kami. Ya, asyik nasihat, tegur itu, tegur ini. Bukan kontrol tak baik. So pergi masjid sembahyang jemaah. Kenapa kontrol ya, dah besar apa semua. Jadi bagi orang yang pernah berbudi tuan-puan, yang dah sisih duit macam ni kan, sakit tak? Sakit. Kecewa. Menangis dia tuan-puan.
Sampai hati tergamak adik-adik buat macam tu. Dulu kamu daripada kecil, ya, jaga macam mak bapak jaga kamu. Kok ya pun hati kamu sakit, tahanlah sikit. Nak mengenangkan macam mana, ya, kakak atau abang ni dulu ambil berat kepada kamu. Merajuk tuan-puan, sakit. Tapi dalam satu konsultasi, ya, sebab yang berkenaan tu memang macam nak merajuk sungguh. Sampai berikrar, tak nak tolong lagi dah. Tak nak tolong lagi dah adik-adik ni. Tapi dalam satu konsultasi, beliau dapat pandangan daripada seseorang. Orang tu mengatakan, Alhamdulillah, tahniah, mungkin sudah sampai waktunya amalan-amalan dan jasa kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Terkejut dia. Dia kata dia tak sangka itu jawapan yang dia dengar. Tahniah, orang tu cakap. Alhamdulillah. Kamu dah berjasa bertahun-tahun, kamu dah berbudi bertahun-tahun, kamu memikirkan orang bertahun-tahun, sudah sampai waktunya insya-Allah Allah nak angkat amalan tu. Allah nak terima. Maka Allah datangkan saat yang kamu akan rasa sungguh sakit sebab orang tak terima. Orang tak pandang. Sakit. Ya? Sampai kamu hilang rasa berbudi, tak ada apa dah. Sampai kamu kata, dah tak ada. Kalau tak, mungkin kamu akan ungkit. Jaga anak saya ni. Dulu kamu ni semua saya jaga. Pula dah. Besok tengok dia mengungkit, ya. Fasa dia mengungkit besok tu. Satu hal pula jenuh adik-adik tu. Tapi Allah create takdir tersebut supaya apa? Amalan kamu tu sangat hebat, sangat besar. Tapi dia akan hebat dan besar kalau yang kamu harapkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nanti kamu ungkit depan adik-adik kamu, kalau nanti kamu harap balasan daripada adik-adik kamu, ya, maka amalan tu jadi kecil. Hari ini Allah sakitkan hati kamu dengan cara ini. Supaya kamu sedar, ya, sakit yang kamu rasa akibat orang tak terima dan tak pandang budi yang kamu buat, itu tidak sebesar mana nak dibandingkan sakitnya akhirat besok bila Allah tak terima amalan. Sakit. Kemana kita nak lari tuan-puan akhirat besok kalau Allah tak terima amalan tu? Macam saya cerita tadi kan, orang yang perang. Pergi perang ni tuan-puan, mati dalam peperangan. Akhirat tu, Allah tanya, kamu perang sebab siapa? Dia jawab, kerana Allah. Aku dah duduk dalam medan perang, takkanlah tak kerana Allah lagi. Aku dah sanggup hadapi sakit dan sebagainya. Kerana Allah. Tapi Allah kata apa? Tidak. Allah tempelak. Tidak. Nun jauh dalam sudut hati kamu, sebenarnya kamu berperang untuk kamu digelar sebagai pahlawan. Untuk kamu digelar oleh orang sebagai pahlawan. Jangan main tuan-puan, ya. Allah tak terima. Sebab apa? Sebab yang kamu inginkan adalah gelaran daripada orang, pandangan daripada orang. Kamu tak rasa cukupkah dengan pandangan Allah? Kamu tak rasa cukupkah dengan ganjaran daripada Allah? Jadi inilah, ya, macam-macamlah tuan-puan sekalian, keadaan, ya, yang kita lalui dalam hidup. Mungkin itu benda yang selalu berlaku pada usia-usia veteran macam kita. Kan? Ya, bila dah masuk usia 50, 60, 70, dulu kita lah yang membangunkan PIBG itu. Sekali umur dah 60, orang tak pandang lagi dah. Tak usahlah pilih Kak Timah tu, dia tu gigi palsu pun selalu tinggal. Padahal dulu kita tu, betul tak tuan-puan, sakit betul hati kita. Aku dulu ni bersusah payah sampai siap buat bangunan sekolah tu, bincang dengan PIBG, tuan-puan. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari ni Allah gelirkan, berpusing macam roda. Kita akan bertemu hari gigi kita luruh. Ngelakkan orang tadi kan, gigi palsu tak pakai. Esok kita semua pakai gigi palsu. Kita akan bertemu hari tu tuan-puan yang kita rasa macam aku tak guna dah. Saya tak berguna dah tuan-puan. Orang tak pandang. Kita dah belajar.
Hari Allah nak angkat kita, hari Allah nak terima semua amal bakti kita. Tak usah pandang lagi lah apa yang kita dah buat. Allah terima dah. Ya, bertukar dah pula. Takkan kita nak di pengurusi PABG. Ya, umur dah 60. Bagilah orang muda pula. Ya, kita jangan sakit dengan jasa-jasa yang kita dah buat. Ini cerita dia tuan-puan sekalian. Bila kita buat amalan, kita berharap kita tak terlalu melihat, tak kesakitan dengan amalan yang kita buat sebab rupa-rupanya dalam hati kita ada penyakit. Penyakit hati lah. Nak sesuatu daripada orang. Para isteri semua kena ambil nasihat ustazah ni. Kalau nak hati lapang dengan suami, jangan rasa diri kita berjasa dan berbudi untuk dia balas. Bebaskan. Buat apa-apa, dah cukup. Sebab apa? Allah yang maha kaya memiliki segala-galanya di langit dan di bumi. Allah yang akan balas. Suami kita kalau dia nak balas pun, macam tak best. Apa sangat yang dia boleh balas? Apa yang dia boleh balas tuan-puan? Boleh bagi kita rumah istana 20. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kamu memaafkan kerana Allah benakan istana untuk kamu dalam syurga. Allah. Istana dalam syurga Allah binakan. Jadi kita jangan buat benda-benda murah. Apa benda murah? Mengharapkan makhluk pada setiap kebaikan yang kita buat. Murah amalan kita. Sebab makhluk tak boleh bayar mahal. Dia tak boleh bayar mahal. Sebab apa? Dia tak ada apa-apa. Yang memiliki segalanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buatlah kebaikan dalam rumah tangga tu kerana mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu latihan dah kena buat. Mungkin hari ni lulus, esok gagal. Esok lulus, esok gagal. Lama-lama berlatih selalu insya-Allah nanti berjaya. Lama-lama nanti kita terasa dah dibebaskan. Rasa bebas dah. Ya? Bila bebas tu senang hidup kita. Kalau ada silap sikit pun maaf. Ya, ada tak kena pun tak ambil hati. Sebab apa? Dia bebas daripada mengharapkan makhluk. Ya? Dan ditanya kepada sebahagian arifin, ma alamatu qabulil amal? Qala nisyanuka iyahu wa inqita'u nazarika anhu bil kulliyah. Apakah tanda amalan diterima? Jawab orang arif itu, kamu lupa kepada perbuatan itu dan terputus pandangan kamu daripada perbuatan itu sama sekali. Masya Allah. Tak salah ingat lagi. Ya? Ini kerja menghitung-hitung ni, patutnya menghitung kesalahan, menghitung dosa, bagus. Itu namanya muhasabah. Atau menghitung nikmat, bagus. Itu namanya nak jadi orang bersyukur. Yang tak bagus, menghitung kebaikan sendiri. Itu nanti sakit. Ya, semua kita nak hitung, tak payah, lupakan. Sebab kebaikan-kebaikan yang kita dapat buat itu adalah ihsan Allah kepada kita. Jadi ingatkan hanya kepada Allah, bukan kebaikan-kebaikan kita, tapi ingatlah kepada Allah yang Maha Baik. Al-Barur Rahim. Kat situ titik dia, ya, yang kita kena ingat insya-Allah.